Selamat pagi. Selamat pagi, Cigo. Selamat pagi. Okey, hari ni sebelum terlupa. Kita sebelum terlupa, minggu depan kamu buat pembentangan minggu depan. Okey, minggu depan tu 4.4. Okey, 4.4, yang hari ni 4.3. Yang hari ni saya cerita nantilah. Okey, yang minggu depan tu 4.4, dia tentang hukum gas. Okey, hukum gas tu ada beberapa. Okey, kalau tak silap ada 3 hukum gas. Jadi 3 kumpulan minggu depan. Jadi maksudnya minggu ni kena undi lah. Kamu undi siapa yang dapat kumpulan mana. Sama-sama kamulah kamu bincang. Di grup kah, di grup secret kah. Okay, di grup kamulah. Okay, baik. Hari Rabu minggu depan kita start sudah pembentangan. Cara dia senang je. Kalau kamu ada PowerPoint, kamu boleh send dulu pada saya sehari sebelum. Paling lewat pun sehari sebelum. Saya check dulu. Okay, kalau okay, saya tunjuk PowerPoint kamu pada komputer saya lah. Maknanya saya yang akan share screen, kamu bercakap lah. Begitu. Boleh Faham ke? Ada faham? Faham, Cikgu. Ada kan? Faham kan? Tapi pembentangan ni mesti kamu sudah biasa kan? Subjek lain saya rasa kebanyakannya buat pembentangan kan? Okay, rasanya sudah biasa kot kamu ni pembentangan. Okay, jadi okay, jadi untuk hari ini kita tengok lagi haba pendam tentu. Kalau minggu lepas muatan haba tentu. Hari ini kita tengok lagi haba pendam tentu. Okay, haba pendam tentu dia dalam ni dia berkait rapat dengan pemanasan naftalena dalam kimia. Jadi graf dalam kimia sudah belajar kan? Sudah kan belajar ni? Ke saya tembak je ni? Saya cek tadi ada sudah tu. Kalau tak silap bab yang kedua dalam kimia kan? Struktur dan apa nama dia? Struktur dan atom kan nama tajuk bab 2 tu? Tak ingat. Ada kan dalam kimia? Kalau siapa sudah belajar dalam kimia, angkat tangan. Naftalena. Pernah dengar naftalena? Pernah. Pernah kan? Tapi eksperimen tu rasanya tak sempat buat kan tahun ni. Betul kah? Ke sudah buat eksperimen? Belum buat, Cikgu. Belum kan? Belum buat sebab tutup sekolah ni. Okey, ada sudah. Jadi tak rasanya tak payahlah. Tak payah sangatlah, tidak susah sangatlah sebab benda yang sudah ada idea dia dalam pemanasan dan penyejukan naftalena. Jadi yang fizik ni dia hanya konsep fizik dia adalah haba pendam tentu Di situlah dalam pemanasan dan penyejukan itu. Okey. Jadi yang ini saya tak cerita. Yang ini adalah asas yang kamu belajar di sekolah rendah dululah. Proses perubahan fasa. Pepejal, cecair, gas, cecair, pergi pepejal balik. Okey. Ini saya tak cerita, ni kamu boleh baca sendiri. Ini saya akan cerita kemudian. Haba pendam tentu, maksud dia apa, definisi dia macam mana, unit dia. Ini saya cerita kemudian.
Okey. Yang penting saya mau pergi kepada graf di muka surat 138. Okey, buka buku teks 138. Okey. Inilah namanya graf ataupun lengkung pemanasan. Tak kisahlah apa-apa naftalena ke apa, grafnya serupa. Serupa tapi tak sama. Okey. Okey. Kita imbas balik muatan haba tertentu. Kalau siapa boleh ingat definisi muatan haba tertentu? Apa dia punya keyword dalam definisi muatan haba tertentu? Apa yang kena ada dalam ayat? Kalau dia tanya, apakah maksud muatan haba tertentu? Kita recap balik yang minggu lepas. Sebab dia ada kait rapat dengan yang ini. Halo? Haba. Okey, kuantiti haba. Okey, yang tu yang pertama lah. Kuantiti. Nampak ke? Okey, kuantiti haba. Apa lagi? Suhu. Okey. Peningkatan suhu kan? Ada meningkat suhu kan? Betul? 1 darjah. Ya. Jadi dia ada perkataan. Yang kedua, meningkatkan ataupun menurunkan. Saya guna meningkatkan lah di sini sebab graf pemanasan dalam keadaan kita sekarang ni. Okey, meningkatkan suhu. Saya buat tanda anak panah tu maksudnya meningkatkan suhu. Apa lagi? Dalam muatan haba tentu punya definisi. Jisim berapa kilo? 1 kilo. 1 kilo. Jadi sini, yang tadi meningkatkan suhu 1 darjah. Lupa pula mau tulis. Sini 1 darjah kan? Terbalik. Ya Allah. 1 darjah Celsius. Yang tadi kawan kamu sebut jisim. Jadi jisim 1 kilogram bahan. Ini kuantiti haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Jadi rumusan dia, kalau muatan haba tentu, dia meningkatkan atau menurunkan suhu. Maksud dia, dalam rumus kan kamu ada theta kan? Ataupun segitiga theta kan? Maksudnya melibatkan perubahan suhu. Melibatkan perubahan suhu. Itu muatan haba tentu. Maknanya di kawasan yang terlibat kenaikan atau penurunan suhu, maka kita akan pakai muatan haba tentu. Jadi sekarang ini haba pendam tentu. Apa beza dia? Okey. Jadi dalam graf ini, saya ceritakan berdasarkan graf ini sahaja. Saya rasa graf ini sudah menyimpulkan semuanya antara muatan haba tentu dengan haba pendam tentu. Okey, kamu tengok graf macam ni. Saya warnakan. Ini warna hijau. Yang berkecerunan itu saya warnakan hijau. Yang satu lagi yang biru tu yang ini. Yang flat, yang mendatar tu biru. Okey, saya tanya kamu, kawasan hijau dengan kawasan biru tu yang mana yang ada peningkatan suhu, perubahan suhu? Yang hijau. Okey, semua orang boleh jawab kan? Mestilah yang hijau. Okey, yang hijau ini ada perubahan suhu. Macam mana cikgu tahu ada perubahan suhu? Kita tengoklah graf dia di paksi Y dia. Paksi Y dia kan suhu. Saya alih sikit perkataan ni. Jauh. Padam je lah. Okey. Jadi di kawasan hijau ini dia ada perubahan suhu. Macam mana saya tahu? Dia tengok graf dia.
Di graf dia kan dia adalah darjah Celsius ataupun suhu pada paksi Y. Jadi dia ada ketinggian dia, perubahan daripada sini pergi ke sini. Sama juga di sini naik ke sini dia ada perubahan suhu dia. Yang ini pun ada perubahan suhu dia. Jadi di kawasan itulah yang kamu belajar sebelum ini, iaitu Q sama dengan MC segitiga theta. Q sama dengan MC segitiga theta di kawasan hijau. Jadi kita sudah selesai kawasan hijau. Graf ini dia sebenarnya boleh merumuskan segala-galanya. Okey? Kawasan biru tadi terpadam. Okey, setakat ni okey. Yang hijau settle kan? Okey, sekarang ni kita tak deal lagi dengan yang biru. Yang biru inilah yang kawasan yang ada perubahan suhu ke? Yang biru ni. Tak ada kan? Tiada. Jadi tidak ada perubahan suhu. Tapi kawasan itu wujud. Yang kamu belajar dalam naftalena itu, di sinilah keadaan naftalena itu dalam pepejal dan cecair. Kawasan yang pertama yang biru ni Jadi di sini tidak ada perubahan suhu. Macam mana cikgu tahu? Kamu tengok sini. Ni suhunya takat lebur ni. Contohnya di sini cikgu labelkan 20 pula. Takat lebur contohlah 27 darjah Celsius. Kan 27. Jadi daripada Q ke R itu dia sama sahaja suhu dia 27 darjah Celsius sepanjang QR. Jadi di situ tidak ada perubahan suhu. Tetapi dia ada perubahan apa? Dia ada perubahan apa? Dia tidak ada perubahan suhu kawasan biru tu, tapi dia ada perubahan apa? Dia berubah dari segi apa? Tenaga kinetik. Tenaga kinetik, yes. Kalau dalam ini dia tulis, kalau yang tadi, kalau ada perubahan suhu, dia punya ini pepejal ni berubahkah menjadi cair? Tidak kan? Tidak. Dan yang kawasan hijau dia ada perubahan suhu tapi fasanya tak berubah. Maksudnya dia kekal pepejal. Yang hijau ni dia kekal. Dia tak berubah fasa. Dia hanya berubah suhu tapi fasa tak berubah. Berbeza dengan yang biru, dia tidak ada perubahan suhu. Tetapi dia ada perubahan Molekul. Perubahan apa kita panggil daripada pepejal jadi cecair itu? Perubahan fasa. Okey, dia ada perubahan fasa. Dia tidak ada tu X, tidak ada perubahan suhu. Saya buat X segitiga theta tu Tapi dia ada perubahan fasa. Perubahan fasa. Perubahan fasa. Perubahan fasa ni cikgu macam dari pepejal pergi cecair tu kan cikgu? Ya betul. Dia berubah fasa, berubah keadaan. Asalnya kalau pepejal tu di sini, pepejal sampai di titik Q tu dia sudah mula berubah slow kepada cecair. Jadi dia ada perubahan fasa. Kita panggil perubahan fasa. Jadi di situlah konsep haba pendam tentu ataupun haba pendam. Maksud pendam, kalau perkataan pendam, kalau pendam maksudnya tak diluahkan kan, betul tak? Dia pendam kan. Kalau kamu pendam perasaan, kamu tak meletup, diri kamu tak meletup macam bom kan. Manusia tetap jadi manusia. Jadi sebab itu dia tidak ada perubahan suhu. Konon lah. Dia punya contoh mudah. Jadi haba pendam, maksudnya haba itu dipendam tanpa melibatkan perubahan suhu lah. Okay? Tetapi melibatkan perubahan fasa.
Jadi terbaliklah dengan yang tadi, muatan haba tentu dia ada perubahan suhu tapi tak ada pula perubahan fasa. Jadi samalah konsep dia dengan semua yang lain. Jadi dalam graf pemanasan ini, kamu belajar pun dalam kimia sama je benda ni. Yang dalam kimia, kalau ini kan di kawasan QR ini kan dia tidak ada perubahan suhu kan. Dia adalah kawasan perubahan fasa. Haba. Jadi bila pemanasan dia ada api lah. Bila pemanasan haba yang dibekalkan oleh api itu digunakan untuk apa? Dia tak gunakan untuk meningkatkan suhu kalau kawasan biru ni. Dia digunakan untuk apa? Dalam kimia kamu belajar. Kalau kawasan hijau, memanglah haba daripada api penunuh Bunsen dia digunakan untuk meningkatkan suhu. Di kawasan pepejal ni semua ni dia meningkatkan suhu tapi fasanya belum berubah, hanya suhu meningkat. Tetapi di kawasan biru ni haba yang api tu dia tidak lagi meningkatkan suhu, tetapi dia digunakan untuk apa? Haba yang dibekalkan oleh api tu digunakan untuk apa kalau tak meningkatkan suhu? Membuat perubahan fasa. Okey, betul. Meleraikan ataupun memutuskan ikatan molekul pepejal menjadi cecair. Jadi dia haba yang diserap itu digunakan untuk memutuskan atau meleraikan ikatan antara molekul. Jadi itu dalam kimia. Okey? Okey, jadi ada dua jenis haba ataupun apa kita sebut dua jenis haba lah kan. Iaitu muatan haba tentu dan haba pendam tentu dalam suatu graf pemanasan. Tak kisahlah air ke, naftalena ke, graf dia akan adalah kawasan yang mendatar di mana haba pendam tentu diserap ataupun dibebaskan. Ini diserap lah. Dan ada kawasan yang muatan haba tentu di mana haba yang diserap itu digunakan untuk meningkatkan suhu. Okey, jadi yang selebihnya kamu bacalah. Yang penting konsep dia. Konsep dia mesti dapat. Kawasan mana yang melibatkan muatan haba tentu, kawasan mana yang melibatkan haba pendam tentu. Kalau kamu boleh bezakan antara kedua-duanya, saya rasa memang sangat mudah untuk menyelesaikan masalah. Ada eksperimen lah sebenarnya. Kita boleh mencari nilai muatan haba tentu pelakuran ais. Muatan haba tentu pula. Haba pendam tentu ais dengan haba pendam tentu penguapan air. Kita boleh cari nilai dia tu ada eksperimen lah. Okey, jadi berbalik kepada definisi. Jadi kita tengok, undur balik pada definisi tadi yang saya kata suruh skip dulu. Hafiz, kejap. Saya takut terlupa ni mau cakap ni. Okey, jadi haba pendam tentu apa dia? Dia adalah kuantiti haba. Nampak ke? Okey. Kuantiti haba yang diperlukan. Okey, ini secara umum dia, saya tak mahu highlight warna biru tu. Kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah keadaan jirim. Memanglah tadi kita tengok dia mengubah keadaan jirim ataupun fasa. Okey, haba pendam tentu. Ni penting. Kuantiti haba Q juga, masih guna Q, yang diserap atau dibebaskan. Maksudnya kalau graf itu pemanasan, maka haba itu diserap oleh bahan, diserap ke dalam bahan lah. Kalau graf itu penyejukan, haba itu dibebaskan. Maknanya graf itu graf penyejukan lah. Okey.
Jadi di sini semasa perubahan fasa bagi 1 kilogram bahan, maknanya ada perubahan fasa, masih lagi 1 kilogram, sama juga dengan muatan haba tentu ada 1 kilogram tanpa perubahan suhu. Jadi saya bezakan dengan warna hijau. Ini yang penting, tidak ada perubahan suhu. Okey. Jadi kita boleh tengok rumus ataupun formula. Okey. Jadi dia bagi 1 kilogram, maksudnya per kilogram. Dia sama dengan sebelum ini. Kamu ada C sama dengan Q per M segitiga theta kan. Sebelum ni guna C. Kalau C muatan haba tentu. Sekarang dia guna L. Simbol dia L kecil. Yang hari tu C kecil. Jadi L kecil. Jadi di atas sama Q. Di bawah dia K. Di bawah dia tak adalah segitiga theta sebab dia tak ada perubahan suhu. Jadi tinggal M sahaja di bawah. Okey, sangat mudah difahami. Rumus dia. Kalau tengok definisinya pun sudah tahu rumusnya apa. Dia tak ada perubahan suhu, jadi tak adalah segitiga theta. Senang je. Okey. Hafiz yang boleh tanya sudah. Ataupun siapa-siapa yang ada soalan, tanya. Sementara saya minum air Dasani ni. Cikgu, yang tadi cikgu cakap di grup kan mau gambar tu ais ke apa? Oh ya, ais. Jadi kalau hantar lambat sikit boleh tak cikgu? Tak apa, tak apa. Dulu, cikgu. Oh, mau buat air. Oh, kamu mau bekukan dulu? Cikgu. Okey, boleh, tak ada masalah. Sebab tiada ais, cikgu. Oh, rumahmu tidak ada peti ais? Ada peti ais, cikgu, tapi belum ada. Oh, saya maksud saya ais tu, kamu kikis yang di tepi kotak ais tu. Jangan guna ais yang baru yang untuk minum. Itu kamu minumlah. Maksud saya ais yang di dalam peti tu kan dia ada di bingkai dia kan, ais lebihan tu. Kamu ambil sudu, kamu korek gitu. Begitu. Oh, guna ais yang hancur-hancur tu kan, cikgu? Yang bukan untuk minum, yang untuk dibuang lah kan. Dia yang baki-baki ais yang lebih-lebih tu di tepi-tepi. Tapi tak apalah, nanti pun boleh. Okey, cikgu. Okey, setakat ni ada mau tanya, konsep dia dapatkah sudah ni? Saya bercakap ni, saya mau rehat-rehat sambil cakap sikit, tanya kamu sikit. Kalau ada soalan tanya sekarang ni tentang ni, konsep dulu. Okey, kalau perlu move on, angkat tangan. Ariel dari tadi lagi angkat tangan tu. Tak tahulah dia lupa letak kali kan. Kalau perlu move on, angkat tangan Kalau perlu rehat kejap, bagi tahu. Okey, angkat tangan maksudnya majoriti, suruh teruskan. Okey, jadi itu tentang haba pendam tentu. Okey, yang tadi, yang ini semua ni graf pemanasan. Kenapa panas? Sebab suhunya meningkat. Sebab graf dia makin meninggi kan. Jadi suhu meningkat, pemanasan, lengkung pemanasan. Kalau penyejukan samalah, ini pun saya tak ceritalah. Sama macam dalam kimia kamu tu. Dia ada pemanasan, penyejukan. Cuma itulah saya tekankan, di kawasan yang bercerun, dia tidak ada perubahan fasa. Kalau di sini, daripada gas last kali menjadi pepejal, kawasan bercerun itu dia satu fasa saja di situ. Fasanya tetap, iaitu gas saja sepanjang ini. Di kawasan mendatar sahaja yang ada dua keadaan jirim. Dua keadaan, gas dan cecair. Lepas tu cecair semua. Lepas tu cecair dan pepejal ni sudah membeku, sudah ni
sudah mula membeku, cecair dan pepejal. Last sekali semua sudah membeku, tidak ada lagi cecair, maka pepejal sahaja kawasan ini. Okay, jadi itu saya tak cerita sebab semua ada dalam kimia. Cuma kamu revise balik sahaja buku teks kimia. Rasanya dia banyak benda-benda yang inilah, aktiviti seronok ni kalau di sekolah kita buat ni benda ni. Okay, jadi terus kepada okay. Terus kepada muka surat yang ini muka surat berapa ni 143. 143 ni saya suruh kamu buat tadi. Ambil ais, kita tengok apa yang berlaku pada ais. Okey, di luar peti sejuk lah. Okey, ni gambar ni adalah menunjukkan proses perubahan fasa. Saja je mahu tengok perubahan fasa dan kaitan dia dengan haba pendam tentu. Jadi yang ini kamu buat, okey, ais dia cair kan? Dia cair. Kamu tengoklah ais dalam kawan kamu tu. Kalau ais, yes Eril, ada soalan? Okey, tidak ada. Okey, air sedang cair. Jadi semasa ais melebur, molekul ais, macam mana ais tu boleh lebur? Daripada pepejal jadi macam mana dia boleh melebur? Sebab dia serap haba lah. Dia serap haba. Jadi haba yang diserap itulah namanya haba pendam tentu. Ataupun haba pendam lah. Okay. Haba pendam pelakuran. Oh, lupa mau bagi tahu. Ada dua haba pendam tentu. Yang pertama haba pendam tentu pelakuran. Yang satu lagi pengewapan. Dia bergantung kepada, kan kita ada perubahan fasa tu di mana saya tunjuk di graf tadi. Kita ada dua kan, kawasan mendatar tu kita ada dua kan. Ambil graf pemanasan lah. Kita ada dua. Apa yang keluar ni? Satu yang di sini, satu yang di sini. Dia ada dua nama lah. Di sini namanya haba pendam tentu pelakuran. Yang di sini namanya haba pendam tentu pengewapan. Kedua-duanya itu kalau graf pemanasan habanya diserap. Diserap ke dalam jasad itulah. Okay, untuk mengubahkan fasa dia. Okay, jadi molekul air serap haba. Memanglah kalau dia tak serap macam mana dia mahu mengubah fasa dia jadi air. Jadi haba yang diserap itu namanya haba pendam pelakuran. Sebab apa pelakuran? Bukan pengewapan, sebab dia adalah daripada pepejal jadi cecair. Jadi dia yang di bawah tadi tu, yang mendatar yang di bawah tadi pada graf pelakuran. Okey. Kalau kita panaskan lagi. Sekarang kalau air tadi sudah cair, kita cuba ambil api, kita panaskan sampai mendidih. Maka dia ada perubahan fasa. Kan? Air mendidih kan dia ada air, dalam masa yang sama ada juga uap air. Makanya ada fasa, ada perubahan fasa. Okey? Rasanya tak ada kot orang panaskan air, bab terus jadi wap air semua sekali dengan serta-merta. Tak ada kot. Kecuali cerita yang fantasi adalah kot. Okay? Dia ambil masa kan. Air dulu jadi wap, dalam masa yang sama ada air yang mendidih, ada wap air yang terkeluar kan. Ataupun terbebas. Jadi di situ pun air menyerap haba. Air diserap haba, barulah dia boleh bertukar menjadi wap air. Jadi haba itulah haba pendam pengewapan. Okey, haba pendam pengewapan. Sebab cecair berubah menjadi gas. Okey. Yang ketiga, ini kalau kita tutup,
sama ada ni air panas dia tak buka api ni, tak nampak. Tak kisahlah buka api ke tak buka api ke, kalau kita letak penutup, nampak ada yang di periuk ataupun di penutup tu bahagian dalamnya macam air basah. Macam perut nasi lah kalau masak nasi. Di periuk di dalam tu ada air yang meleleh-leleh. Kan? Jadi kenapa? Itulah kondensasi. Di sini grafinya di sini kondensasi maksudnya daripada gas menjadi air, titisan-titisan air. Okey, ingat daripada gas. Sekarang kita guna graf penyejukan sudah, sebab gas berubah menjadi cecair, maksudnya dia tidak lagi serap haba. Gas itu membebaskan haba. Gas ini kan boleh kata saya buat tanda tu panas. Sangat panas. Sangat panas. Berubah menjadi cecair. Cecair ni kita kata, saya katalah kurang panas. Padahal panas juga. Sebenarnya mendidih juga. Saya guna tanda quote tu ataupun tanda pembuka kata kurang panas. Bila daripada sangat panas ke kurang panas mesti sejuk kan? Maksudnya dia makin menyejuk. Sebab itu dia membebaskan haba. Jadi wap air itu membebaskan haba, barulah dia boleh menjadi cecair. Jadi banyaklah haba dalam periuk ni ataupun dalam bekas ni. Banyaklah haba yang terbebas. Okey, banyaklah haba. Jadi dalam proses kondensasi, sebab itu kukus, tahu nasi kukus? Tahu kan nasi kukus? Ataupun apa-apa yang dimasak secara kukus. Okey, saya tanya kamu. Nasi yang dimasak dengan kukus dengan nasi yang dimasak biasa, mana yang cepat panas? Cepat masak. Nasi yang dimasak kukus juga. Nasi yang dimasak kukus dengan nasi yang dimasak biasa. Yang biasa tu kamu ambil beras, basuh-basuh 7 kali, 8 kali. Lepas tu baru kamu siram air, takung air kan dalam beras tu dengan air sekaligus kan. Kalau nasi kukus, dia air di bawah, nasinya di atas. Sama juga, nasi tu dibasahkan jugalah. Tapi ada air, takungan air di bawah. Jadi mana satu yang lebih cepat masak? Jawapannya betul lah. Okay, nasi kukus. Sebab apa nasi kukus? Sebab apa? Sebab proses inilah ni yang gambar ni. Okay, gambar ini membuktikan daripada sebab ada titisan air itu bermaksud ada perubahan fasa daripada gas yang panas tu, dia sudah ada banyak wap air yang panas, dia menjadi titis-titis air itu, dia ada pembebasan haba yang sangat tinggi. Di sini ada pembebasan haba. Saya buat warna oranye tu. Pembebasan haba. Haba daripada wap air tu terbebas ke mana? Ke dalam ruang, berlega-lega dalam ruang periuk kukus tu lah. Pembebasan haba pendam. Ada ekstra haba, iaitu daripada proses cecair, daripada proses pertukaran gas kepada cecair. Kondensasi lah maksud dia. Dia ada ekstra. Ni ekstra ni. Selain daripada haba daripada periuk. Periuk memang ataupun api pun bagi haba kan. Jadi ada dua haba lah yang membantu memanaskan kukusan itu. Yang pertama daripada api. Kalau siapa guna dapur gas lah. Kalau siapa guna dapur elektrik yang dia punya coil tu yang kasih panas, jadi daripada api satu. Yang kedua haba pendam. Haba pendam. Ada dua sumbangan haba untuk memasak nasi. Jadi sebab itu dia cepat panas. Berbanding dengan kalau kita masak nasi tanpa ada penutup periuk, kita masukkan beras dengan air, kita biar macam tu je dengan terbuka, tak ada titisan air. Tak ada titisan air apa-apa, dia lambat masak sikit lah.
tak ada bantuan haba pendam. Okey? Jadi yang di sini, oh, apa ni saya guna X ni? EK. Oh, extra. Extra heat. Extra ni bahasa Melayu. Extra heat. Kalau kita kukus. Okey? Okey, baik, habis. Okey, ni aplikasi ataupun yalah, aplikasi muatan haba tentu. Ya. Aplikasi haba pendam tentu. Saya keliru ni, bertukar-tukar. Haba pendam Haba pendam. Okey, cuba baca dulu ni dalam masa 1 minit. Aplikasi dalam peti sejuk. Ini berpeluh. Ini paling senang boleh faham lah ni. Berpeluh dan selepas peluh. Bukan masa berpeluh, masa badan kamu sudah ada peluh dan masa dia mau kering. Okay, bukan masa ketika berpeluh tu. Okay? Dan itu je lah 2 aplikasi yang ditunjukkan. Jadi baca dulu 1 minit. Ada apa-apa boleh tanya. Nanti saya terangkan jugalah. Tapi kalau kamu lebih baik kamu tanya. Lebih baik kamu tanya dulu sebelum saya terangkan. Ke surat berapa 145. Di mana yang melibat, kalau dalam peti ais tu bahagian mana yang dikatakan ada aplikasi haba pendam tentu? Itulah dia cerita dia. Okey, baca-baca dulu. Aplikasi. Okey, sudah baca? Sudah baca? Sudah? Farah? Sudah, cikgu. Sudah Saya mau trace kamu ni macam mana sebab ada yang dia tulis for others ni, apa maksud dia? Sekejap kamu, saya screenshot dulu kamu punya kehadiran di Google Meet ni. Kejap ya. Okey, tengok peti ais. Okey, tengok peti ais. Okey. Pemampat daripada bawah, kita tengok daripada bawah lah. Sebenarnya proses ini berterusan. Kalau saya mau cerita yang mana duluan, susah juga ni. Kita cerita dari bawah lah. Sebab dia kata nombor 1 di bawah. Sini proses itu dia berterusan Sebab kamu dengar kompresor di peti ais kan, dia memang berterusan lah. Okey, sekejap. Okey, sudah.
Okey, dari bawah ni, pemampat. Oh, pemampat ni hebat ni. Nama pun pemampat, maksudnya dia memampatkan apa? Bila yang sampai ke pemampat ni, dia adalah dalam bentuk cecair. Jadi cecair itu dimampatkan oleh kompresor ni. Kompresor adalah pemampat lah, memampatkan cecair menjadi gas. Jadi kawasan sini dia sudah berubah jadi gas. Dalam ini sebenarnya ini adalah cecair penyejuk lah apa ni? Dia panggil ejen penyejuk lah. Ejen penyejuk. Macam dalam kereta lah kan, kita ada dalam enjin kereta kan ada air ataupun dia panggil cooling agent ataupun cooling apalah, ejen penyejuk. Kalau tak ada air tu jadi panas cepat lah kan. Jadi dalam peti ais sama juga, ejen penyejuk. Jadi bila dia sudah dimampatkan, dia jadi gas. Dia jadi gas, suhunya pun tinggi. Dia ditekan. Jadi suhunya tinggi, tekanan dia tinggi. Dia dalam bentuk gas ni mengalir sampai di belakang peti tu. Okey. Sampai di kawasan sini. Di kawasan sini kan dia adalah dalam gas yang sangat panas. Okey, bila kawasan sini dia membebaskan haba untuk berubah menjadi apa? Kalau gas, kalau dia bebaskan haba, maka dia akan makin sejuk lah. Bila dia makin sejuk, maka fasanya akan menjadi masih gas kah? Tidak juga. Tidak, sudah. Dia akan jadi apa di kawasan sini? Cecair. Jadi dia akan berubah fasa sudah. Daripada gas tadi yang panas, di kawasan sini dia bebaskan sudah habanya dalam perjalanan dia. Maka ejen penyejuk tadi tu secara perlahan-lahan berubah menjadi cecair sudah. Okey. Jadi cecair. Bila jadi cecair, dia akan masuk ke dalam ruangan di tepi kotak ais, dalam peti ais tu. Okey, masuk dalam sana. Kan peti ais kan dia digunakan untuk menyejukkan sesuatu bahan yang panas. Saya guna kataan panas lah. Okey, bahan yang tak sejuk. Maksudnya ada haba ni. Bila mula-mula kita masukkan ikan ke apa-apalah. Masukkan sesuatu yang tak sejuk, kita mahu sejukkan dia, ada haba lah yang bebaskan dari bahan itu kan. Jadi haba itulah yang masuk ke dalam cecair itu. Masuk ke dalam cecair penyejuk tadi yang dalam bentuk cecair itu. Okey, cecair itu pun mengalir, dia kumpul. Jadi haba dalam ini tidak adalah sudah, diserap sudah. Okey. Haba yang panas tadilah maksud saya diserap sudah. Okey, cecair itu mengalir turun balik ke pemampat dalam bentuk cecair. Ini dalam bentuk cecair sampai ke pemampat. Tekan, bush. Jadi gas balik. Jadi benda itu berulang sepanjang masa. Sebab itu peti ais dia sentiasa sejuk. Okey? Senang kan faham ni? Ke tak senang ni? Boleh cikgu. Okey, boleh kan? Jadi pemampat ni yang penting ni, dia memampatkan. Jadi gas ini tadi kan cair kan panas, banyak haba, dia mampatkan banyak haba tu, dia mampatkan berubah sudah menjadi gas. Dia masih panas. Dia dibebaskan di kawasan belakang ni, sini. Sebab tu belakang peti ais tu panas. Cus sentuh belakang. Panas belakang tu. Ataupun kamu lalu pun kamu tahu sudah panas. Okey? Baik. Kalau perlu, ini senang faham. Cuma orang keliru bukan ketika kita asyik bertukangkar kan, kita sedang berpeluh. Bukan waktu dia apabila peluh itu menghilang. Peluh sudah ada dan waktu dia menghilang. Okay? Sebenarnya dia berlaku serentak lah. Masa kita berpeluh dalam masa yang sama, peluh itu menghilang juga kan. Okay?
Jadi di sini boleh cerita. Di manakah apa yang kaitan dia dengan haba pendam tentu? Apa fungsi haba pendam tentu dalam situasi ini? Apa dia punya kelebihan dia? Di mana kelebihan dia tu? Macam mana kita mau cerita? Any respon? Masa tu perlu mau kering sudah dia bawa haba dari badan. Okey, dia bawa haba dari badan, maksudnya masa tu badan panas kan? Ya. Okey, lepas tu? Lepas tu kalau dia sudah tersejat, badan akan sejuk. Okey, Karena bagus. haba sudah diserap. Okey. Perkataan tersejat tadi tu ataupun penyejatan. Ini penting. Penyejatan. Bila tersejat bukan sajat. Sajat tu yang famous tu, tapi tak betul tu sajat. Penyejatan. Okey, penyejatan ini dia masuk di dalam. Penyejatan adalah proses perubahan jirim kan, daripada apa ke apa. Daripada cecair menjadi gas ataupun wap air. Maksudnya daripada cecair menjadi gas. Kalau kita ingat balik, cecair gas tu graf pemanasan tadi kan, yang naftalena graf pemanasan. Maksudnya kalau dia mau cecair menjadi gas, mesti dia serap cecair tu, dia serap haba. Maknanya peluh tadi dia serap haba. Lepas tu dia keluarkan ataupun dia bertukar sudah menjadi gas. Maksudnya haba tu terbebas. Okey. Maknanya haba tu diserap oleh cecair, cecair itu menjadi gas. Maksudnya tidak ada lagi haba yang dalam badan, sudah diserap oleh cecair menjadi gas. Jadi sebab itu badan kamu rasa sejuk. Okey? Boleh? Boleh jadi kita fokus pada peluh ni. Peluh ni yang menyerap haba dari badan. Okey. Jadi itu adalah aplikasi haba pendam tentu. Okey, saya tanya kamu. Yang ini cecair menjadi gas kan? Ini haba pendam tentu apa? Haba pendam tentu pelakuran kah? Haba pendam tentu penguapan? Dalam peluh tadi tu, yang daripada peluh tadi ni. Penguapan. Haba pendam tentu penguapan. Siapa setuju? Haba pendam tentu penguapan yang terlibat. Kalau setuju, hands up. Hands up. Haba pendam tentu penguapan. Kalau setuju, namanya tu haba pendam tentu penguapan. Kalau setuju, hands up. Alhamdulillah. Okey, jadi itu kalau soalan tanya lah. Okey. Dia kadang-kadang dia guna ni penyejatan ataupun dia guna penguapan. Samalah, tersejat tu maksudnya teruap lah. Benda-benda yang sama je, istilah-istilah yang maknanya sama. Jadi yang pengiraan kita tak cover hari ni. Yang hari ni kita cover konsep dia sahaja. Jadi tak ada banyak, rasanya tak ada tugasan kot hari ni. Cumalah bukti dia kamu buat ais tadi tu. Bukan buat ais, kamu cairkan ais tadi, tengok apa yang berlaku, ambil gambar tu je. Tak payah buat video apa-apa, skeping je. Ambil gambar tem tu ais dalam apa kata cikgu? Ya, dalam cawan tu. Ambil gambar contohnya kan. Letak ais. Time dia sudah cair. Time dia cair. Time dia cair. Kalau mau awal-awal tu dia masih beku kan, tak nampak air dia kan. Time dia cair tu dia ada ais dan dia ada air kan. Time itu. Okey cikgu.
kalau mau lebih ni kamu buatlah air, tapi pagi-pagi tak bagus minum ais kan. Buat air tapping ke apa ke tak bagus minum pagi-pagi, minum air panas lah pagi-pagi. Jadi lepas tu PM cikgu kah personal? Ya betul. Jadi gambar nanti send je sama saya, tak kisahlah kualiti okey ke tak okey, yang penting ada bukti kamu buat aktiviti yang menunjukkan adanya haba pendam tentu. Lupa. Pada gambar tu kamu label lah, nama kamu kena label lah. Nama kamu ada pada gambar dan labelkan tajuk haba pendam tentu dan namanya haba pendam tentu apa? Penguapan ke pelakuran? Okey. Ada dua label nama, satu labelkan nama dan labelkan nama apa jenis nama haba pendam tentu tu. Penguapan ke pelakuran? Labelkan nama kami cikgu. Dia nama kamu satu, baris pertama nama kamu, nama tak penuh pun tak apa. Yang kedua adalah label nama jenis apa? Haba pendam tentu pengawapan kah ataupun jenis haba pendam tentu pelakuran. Okey cikgu. Tu je. Terima kasih cikgu. Ada soalan tentang ni? Yang lain ada soalan? Have any question? You guys have anything to ask? Ada ke? Ariel? Owen angkat tangan. Yes, ada soalan. Owen dia punya line tu tak berapa ni kan kali. Ariel huruf E Owen O. Zuzanti kucing. Okay, ada soalan? Tanya kalau apa yang tak faham yang ini konsep dia dan aplikasi, tanya. Tak sama ada taib ke, masa kita tak habis lagi sepatutnya. Tak ada soalan. Tak apa. Okay, orang lain ada soalan? Tidak ada. Mesti dalam hati kamu, alah ni kami baca sendiri je cikgu, tak payahlah cikgu buat ni susah-susah cikgu je kan. Tak ada saya punya cara, kalau saya mau mengajar saya mengajar. Sebab kalau ada orang tanya makan gaji buta ke apa, saya ada bukti saya sudah buat apa yang saya perlu buat. Okay, tapi bukan selalu jugalah Google Meet, kadang-kadang saya tak buat pun. Kalau saya tak buat tu maknanya saya bagi tugasan, kuis dan latihan. Ataupun bagi link-link YouTube yang ada cikgu lain mengajar. Jadi banyak cara untuk membuat PDPR ni lah. Okay. Cikgu, Yes. gambar tu ais tu time dia mau cair kah? Time dia ada kalau kita belajar hari ni, kita belajar apa hari ni? Haba pendam tentu. Haba pendam tentu dia masa bila? Masa dia mula-mula ais kah ataupun masa bila? Masa dia cair. Masa dia cair kan? Maksudnya dia ada ais dan Cair. cair. Jadi ambil gambar masa dia sedang berubah itu. Maksudnya dia ada dua-dua. Dia ada air, dia ada cair. Macam kamu beli air kicai pink ke, teping ke, dia ada ais dan air kan? Macam itulah. Okey cikgu. Okay. Amirul kata, I have done soalan any. Macam mana? Saya ada tak soalan macam-macam cikgu. Itu dalam bahasa Melayu. Tak faham lah bahasa Amirul, canggih sangat. I have done soalan any cikgu. Tak apa, okey, faham. Yang lain ada. Konsep dia kena faham hari ni. Yang hari ni adalah haba pendam tentu, bukan muatan haba tentu. Haba pendam tentu maksudnya ketika ada perubahan fasa, perubahan keadaan jirim. Boleh cikgu.
Kan? Kalau yang ini cikgu ada apa kah cikgu kira-kira? Ada. Tapi saya tak bincang hari ni sebab kalau bincang ni ambil masa. Jadi saya pecahkan hari ni untuk kita bincang konsep dengan kamu buat aktiviti yang tadi dan esok baru kita tengok pengiraan dia apa cara ataupun soalan-soalan berkaitan buat haba pendam tentu. Esok. Okey cikgu. Okey, kalau tak ada seorang mencadangkan untuk ditutup. Saya mencadangkan undian ditutup, cikgu. Kita tidak buat undi ni. Salah. Bukan kan? Maksudnya kena ada cadangan daripada seorang untuk menutup kelas. Ada yang cadangkan untuk menutup kelas? Kalau ada baru kita undi. Bismillahirrahmanirrahim, cikgu. Saya Hafi mencadangkan bahawa kelas hari ini boleh sudah ditamatkan kerana kami akan membuat kerja yang cikgu akan bagi itu. Okey, ada cadangan. Okey, lepas ada cadangan, ada sokongan. Berapa orang yang menyokong? Ada sokongan. Bila ada sokongan, maka dengan ini oleh yang demikian nescaya sesungguhnya oleh itu justru kita tamatkanlah kelas hari ni, kita sambung esok lagi. Jadi jangan lupa hantar gambar aktiviti itu sebagai bukti. Yang simple saja, tak perlu hias-hias lah. Tapi kalau kamu mahir apa-apa, kamu mahu hias, terpulang. Itu kemahiran unik yang kamu ada. Okey, di situ saja untuk kali ini. Saya kasih up sikit muzik supaya jadi macam betul-betul dalam YouTube tu kan. Okey, kita tamatkan di situ sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat menjalankan aktiviti hari ini. Terima kasih semua. Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Stay safe. Okey, sama YouTube. Terima kasih. Stay home safe.